Ayah, esok hari perkahwinan saya dengan Chenze. Saya boleh berhenti berpura-pura cacat dan bangun dari kerusi roda, kan? Oh, tak boleh. Ujian tak boleh tamat awal. Kau mesti bangun semasa majlis perkahwinan untuk beri kejutan terbesar kepadanya. Saya juga akan dedah identiti sebagai pikam orang paling kaya di dunia. Masa itu saya akan gunakan status sebagai dewa nyanyian untuk bawa selebriti teratas industri hiburan. Sedegai pada waktu, Sambo Genius, yang datang tua putu, serta tutua asung wak popuch, pimpin seluruh kewangan ucapkan tahniah. Sebagai Jeneral pertama Istana Bawah Tanah, saya bawa 3,000 pahlawan ucapkan tahniah. Baiklah, masa itu saya akan beri kawan baikmu, tempahan besar untuk kawan-kawanmu, dan semuanya akan sempurna. Terima kasih, Ayah, Abang, Abang kedua, dan Abang ketiga. Saya pergi cari Chenze dulu. Baiklah. Kau betul tak sentuh si cacat itu selama 3 tahun? Dia kata nak simpan dara untuk malam pengantin. Abad ke-21 ni masih ada orang kampung macam ni. Apa? Kalau dia rela, kau betul nak tidur dengannya? Mana boleh jadi, hanya kau di hati aku. Tapi esok hari perkahwinan kau, kita kena buat apa? Sudah tentu. Esok saya jadi wanita Chenze. Saya pasti sangat gembira. Kau nak bunuh dia ke? Saya beli insurans besar untuk si cacat itu. Asalkan dia mati, kita bebas dan senang. Rui, hebatnya kau. Kalau Shutong tahu, pengantin lelaki esok dah bersama bridesmaid. Shutong, dia nak menangis tak? Tak? Saya belum boleh dedah diri. Nak tengok macam mana penzina ini nak beri alasan. Zhou Chengze, buka pintu, buka pintu. Zhou Chengze. Apa kita patut buat? Takut apa? Tak ada bukti. Kami cuma bersiap untuk majlis esok. Siapa tu? Shutong, kenapa awak di sini? Lu Rui. Zhou Chengze, buat apa tu? Tak payah ucap terima kasih. Memang kewajipan kami. Itu tanggungjawab awak. Buat apa ni? Sedang siapkan majlis. Nak kejutkan awak. Tolong saya siapkan majlis. Ya, ini perkahwinan pertama saya. Saya tiada pengalaman. Jadi minta tolong orang ramai. Zhou Chenze, jangan ingat saya bodoh. Shutong, maksud awak apa? Awak tak percaya saya? Saya tak pernah pandang hina walau awak lumpuh. Apa hak awak untuk syak saya? Kalau saya tak selamatkan awak, saya cedera saraf saya akan lumpuh ke? Baiklah, esok kita akan berkahwin. Kenapa masih bergaduh? Masih nak kahwin ke? Awak yang jawab. Nak teruskan majlis esok ke? Kalau tak, batalkan saja. Kalau ya, balik siapkan diri. Baik. Saya balik siapkan diri. Apa kita patut buat? Shutong pasti dah tahu sesuatu. Memandangkan dia tak boleh berpura-pura. Kita teruskan saja rancangan. Esok, awak jadi pengantin gantinya. Baiklah sayang, aku cinta padamu. Ayah, esok saya akan ubah jamuan perkahwinan jadi jamuan perceraian. Anakku sayang, kenapa? Zhou Chengze dan Lu Rui ada hubungan haram. Apa? Berani betul mereka? Saya akan tarik balik mas kahwin. 10 bilion itu sekarang. Semua tempahan untuk Lu Rui dibatalkan serta-merta. Sekat mereka dalam seluruh industri. Jangan risau. Di jamuan perkahwinan esok, saya akan pijak mereka sampai hancur di khalayak ramai. Anak, apa sahaja yang kau mahu, ayah akan sokong. Zhou Chengze dan Lu Rui, kamu akan menanggung akibat perbuatan kamu. Beg saya, tolonglah saya. Oi budak, jaga hal kau sendiri. Aku tikam kau sampai mati. Ahaha, tikamlah kalau berani. Tolong. Pergi ke balai polis dan beritahu tu mereka. Ini beg awak. Terima kasih. Tak apa.
Apa yang terjadi? Oh, saya ada masalah kaki. Tak selesa berdiri lama. Nanti saya boleh lumpuh. Ada yang saya boleh bantu? Ya, kahwini saya dan jaga saya. Bukan serius. Lelaki yang khianati saya, walau saya selamatkan dia. Mana mungkin saya harap lelaki nak kahwini saya? Baiklah. Saya akan kahwini awak. Baik, kalau awak benar nak kahwini saya akan jadikan awak lelaki paling hebat. Awak jadikan saya lelaki terhebat. Awak tahu siapa saya? Siapa awak? Saya Fusian. Baiklah, Fusian. Saya akan tunggu awak esok. Hello, Mak. Jangan kenalkan saya pada orang lain lagi. Saya nak kahwin esok. Shutong akan nampak keikhlasanku, kan? Sian kau pewaris kumpulan Fu nak bawa banyak-banyak hadiah kahwin untuk kahwin dengan perempuan lumpuh. Dia anak pekerja pembersih terlalu memalukan. Aku dah buat keputusan. Jangan nak pujuk aku lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke majlis perkahwinan Cik Shutong dan Encik Zhou Chengzi. Sila jemput pengantin naik ke pentas. Pengantin lelaki kaca, pasangannya pula di kerusi roda, mesti ada kisah menyentuh hati. Boleh kongsi dengan kami? Biar saya ceritakan. Semua di sini ialah saudara dan kawan, serta kawan seperjuangan kita. Semua tahu, saya dan Zhou Chengzi sekelas dulu. Saya tinggalkan universiti terbaik kerana dia, sampai jadi lumpuh pun kerana dia. Adakah kamu naik kerusi roda demi pengantin lelaki? Sungguh menyentuh hati. Tak ada yang menyentuh. Kita sedang shopping bersama waktu tu. Ada kereta hilang kawalan langgar engkau. Nasib baik saya pantas bertindak, tolak engkau ke tepi. Tapi kereta tu langgar saya. Syaraf sayatik saya rosak. Cukuplah, Shurong. Kau datang menjual kesengsaraan? Ini majlis kahwin. Jangan cakap benda sial-sial. Zhou Chengzi, kau rasa layak dapat jamuan kahwin mewah ni jadi pengantin lelaki aku? Shutong, maksud kau apa? Kau rasa aku tak layak dengan gerai jualan? Kau langsung tak layak dengan aku. Shutong, jangan keterlaluan bergurau. Hari ini hari kahwin kau dengan Zhou Chengzi. Bukan, ini bukan majlis kahwin yang aku sediakan untuk Zhou Chengzi, tapi majlis perceraian untuk dia. Baiki apa perceraian? Baca yang tadi Syari, macam mana jadi perceraian? Cair pemulihan apa nak? Jamuan baiki apa Shutong? Shutong, awak gila ke? Zhou Chengzi redak malu untuk kahwini awak. Tapi awak tak bersyukur. Awak cuma orang cacat, berani ceraikan dia. Apa kelayakan awak untuk bercerai? Apa awak cakap? Dia reda malu untuk kahwini aku. Kenapa tak tanya dia? Perkara memalukan apa dia dah buat? Shutong, jangan tak bersyukur. Anak aku tak kisah pun awak duduk kerusi roda. Kenapa cakap dia tak malu? Kalau tak jelaskan hari ini, aku tak akan lepaskan awak. Awak tanya kenapa dia tak malu. Kenapa tak tanya dia sendiri? Sudah, Shutong. Jauhkan fitnah di sini. Aku pun tak pernah nak kahwin dengan awak. Pergi sekarang juga. Pergi jadi bujang. Apa awak cakap? Aku akan jadi bujang. Awak cacat tak boleh jaga diri. Pun tak ada apa-apa. Awak ingat selain aku kasihan, siapa lagi nak hargai awak? Maaf, ada lelaki yang suka pada aku. Dia 1000 kali lebih baik dari awak. Jamuan perkahwinan hari ini untuk dia. Tak ada kena-mengena dengan awak. Pergi jadi anjing penjaga di pintu. Saksikan kebahagiaan kami. Shutong, apa awak cakap? Kau kata ini perkahwinan kau dengan lelaki lain? Mak, bukan. Ini perkahwinan aku dengan kawan baik Lurui. Apa awak cakap? Ini perkahwinan awak dengan Lurui. Ya, ini perkahwinan aku dengan Zhou Chengzi. Sayang, Wak akhirnya sampai di sini. Sejak awak berjanji nak kahwin dengan saya mesti datang. Apa yang terjadi? Pengantin perempuan betul-betul nak ditukar. Si cantik sekolah Lurui main terlalu hebat. Encik Cheng, apa yang berlaku? Ibu,
Ibu selalu risau saya kahwin dengan orang gagal dan hidup susah serta jadi bahan ketawa. Hari ini, saya nak hapuskan halangan ini dan kahwin dengan Rui yang cantik dan berkebolehan. Rui yang berkebolehan. Kahwin dengan Lirui. Lurui ialah kawan baik Syutong. Kenapa dengan awak? Makcik, jangan sebut pun. Saya mulai dari kosong. Kini dia bos bernilai lebih 100 juta. Disokong konsortium Syubandar Yun. Masa depan cerah. Dia pula anak yatim, orang cacat tanpa apa-apa. Kalau tak tolong dia dulu, mungkin dah mati di longkang jalanan. Apa kelayakan dia nak jadi kawan baik saya? Dan beriin saya Dewa Awan, konsortium Shu. Ya, dia lain sama sekali dengan Rui. Satu si cantik kaya, satu lagi katak. Awak memang buta. Saya jauh lebih baik dari awak. Kalau saya beritahu identiti sebenar, awak terpaksa cabut mata sendiri. Apa awak cakap? Awak ada identiti sebenar? Awak nak buat saya mati ketawa. Sayang, jangan ketawa. Dia baru dihalau dari jamuan perkahwinan. Dia kehilangan muka, tapi buat-buat berhormat. Baiklah, Syutong. Dulu awak kawan baik saya. Awak pula cacat. Suami awak nak kahwin dengan saya hari ini. Awak berlutut depan saya dan salak macam anjing. Saya bagi awak RM100,000. Keluar dari sini dan kita selesaikan hubungan. Saya tak nak duit awak. Saya nak awak berlutut sekarang dan tampar muka depan saudara dan kawan-kawan. Kata awak lebih teruk dari haiwan. Setuju? Syutong, jangan cuba nak uji nasib. Jangan paksa aku nak pukul kau. Lurui, jangan berlebih-lebihan. Liu Shan, maksud kau apa ni? Kau nak tolong dia ke? Aku tak tolong siapa-siapa. Cuma kau ni terlalu suka buli orang. Apa kau cakap tadi kat atas? Kau kata, aku suka buli orang. Rasanya kau baru turun dari gunung. Tak tahu adat orang bandar. Atau tak sedar zaman sudah abad ke-21. Aku kaya. Kenapa tak boleh buli orang? Ini sebab aku hebat dan kacak. Dia orang cacat yang tak boleh jaga diri. Salah ke aku halau dia? Nak aku bersedekah dan kasihan pada dia? Atau suruh abang kau kahwini dia dan kahwini dia? Hahaha. Mana boleh sama. Syutong jadi cacat sebab nak selamatkan Zhou Chengze. Zhou Chengze kena bertanggungjawab. Memang patut. Kau cakap patut? Memang patut. Kau ingat kau hakim ke atau pengadil? Aku bukannya pengadil atau hakim. Tapi manusia kena ada hati nurani. Kalau tak nanti kena balas. Cukuplah kau. Jangan hipokrit sini buat orang mual. Kau boleh tanya saudara dan kawan sekelas sini. Patut aku kahwin Syutong atau Lurui? Ayolah. Hari ini aku nak bertanding dengan Syutong cacat. Mari kita tengok siapa patut jadi pengantin atau Syutong. Kalau rasa patut aku bagi 10,000 pada setiap orang. Apa? Angpau? 10,000? Ini terlalu memeningkan. Angkat tangan jika rasa Chengze patut kahwini. Syutong. Syutong, nampak tak? Satu orang cacat. Satu lagi terpinggir. Hahaha, korang berdua macam anjing tenggelam. Hahaha. Baiklah. Hahaha, angkat tangan kalau rasa Chengze patut kahwini aku. Sokong Cik Lu, sokong Cik Lu, sokong Cik Lu. Sokong Cik Lu, sokong Cik Lu, sokong Cik Lu. Nampak tak? Inilah keadilan. Inilah kuasa. Semua sokong saya. Kecuali anjing bodoh ni. Semua anggap kau sampah. Nampaknya pilihan anak aku betul. Pengantin hari ni patut jadi Lurui. Dia menantu aku. Syutong, jangan sedih. Nak salahkan dunia, kau hanya boleh salahkan ibu bapa kau yang tak berjaya. Kata ibu bapa aku tak guna. Kalau kau tahu latar belakang ibu bapa aku, kau pasti terkejut. Lebih baik kau cabut mata sendiri. Kau dah basah, kau orang gagal, masih nak bangga. Semua tahu ayah kau cuma pembersih. Pembersih pun kerjaya yang berprospek. Ya, jangan memualkan di sini. Tanda tangan perjanjian cerai dan keluar. Syutong, kau buat apa? Aku dah cakap hari ni hari perceraian aku. Bukan kau yang putus tunang. Tunggu, bakal pengantin lelaki aku akan datang. Lebih baik kau tulis surat cerai cepat-cepat dan keluar. Apa kau cakap? Kau masih ada pengantin lelaki? Kau sampah yang aku pun tak mau. Dengan orang cacat tak boleh jaga diri. Anjing pun tak suka kau. Masih ada pengantin? Kau miskin dan sampah masyarakat. Keluar sekarang. Ayo semua tolong saya. Kalau tak nak, halau dia keluar. Keluar dari sini. Keluar. Pergi sana. Kita kena halau Syutong keluar hari ni. Pergi, keluar dari sini. Kau buat apa? Keluar. Fusian, Presiden Kumpulan Fu, melamar Cik Shu dengan hadiah bernilai 1 bilion.
mengapa ramai orang berkumpul di atas pentas? Adakah dia benar-benar bersedia? Ada pengantin lelaki lain? Ya, awak bergurau ke? Dia dari 4 kelas aristokrat terkemuka. Fusie, Presiden Kumpulan Fu, sanggup menambah 50% untuk mengahwini Cik Shutong. Banyaknya saham. Bukankah nilai dia melebihi ratus juta yuan? Boleh saya tanya Cik Shutong, adakah beliau bersedia? Sudah tentu saya bersedia. Awak sebagai CEO kaya, awak tidak kisah saya seorang OKU. Sudah tentu saya kisah. Maka mulai sekarang awak jadi isteri saya? Cukup. Dari mana awak datang? Buat drama kelas rendah di majlis perkahwinan saya? Tak rasa malu ke? Apa yang awak kata? Saya sedang bercakap tentang awak. Awak hanya pelakon tambahan kelas rendah dan OKU yang tak boleh jaga diri. Seronok ke buat begini? Awaklah yang khianat dan curang terhadap dia, kan? Jaga mulut awak. Jangan fitnah orang. Saya tak fitnah. Kebetulan pula, lepas tahu awak buli isteri saya cari bukti untuk kalahkan awak. Sekarang saya beri peluang, sujud minta maaf pada isteri saya, atau saya dedahkan bukti ini. Saya akan hancurkan nama awak. Dedahkanlah bukti itu. Awak rasa saya takut? Kalau berani tunjukkan. Baik. Saya akan tunaikan permintaan awak. Mainkan bukti itu sekarang. Semua lihat skrin besar. Rui. Awak benci orang cacat cuci rambut, tapi suka perangai buruk saya. Hari ini saya biar awak jadi jahat sepuasnya. Cukup, gambar terlalu kotor. Hentikan. Saya ada banyak lagi bukti memalukan awak di hotel. Masih nak tengok? Cukup. Apa masalahnya kami check-in hotel bersama Rui? Hai, dia orang cacat tak boleh jaga diri. Dia memang tak setaraf dengan saya. Saya cuma tak suka dia. Apa masalah? Perempuan tak boleh jaga diri. Dia tak boleh urus diri sendiri. Sayang, jangan diprovokasi dia. Saya akan sokong awak, bantu dapatkan keadilan. Tak. Badut. Macam dia tak layak provokasi saya. Saya cuma rasa dia mengarut. Apa yang kelakar sangat? Bukankah apa saya cakap betul? Zhou Chengze, awak ingat saya ni orang cacat? Dan ingat saya miskin, tak boleh jaga diri dan langsung tak berguna? Semua orang dah tahu. Perlu saya ulang lagi? Baiklah, awak lupa yang duduk kerusi roda? Apa kata saya sengaja duduk kerusi roda? Apa? Pura-pura lumpuh? Keluar dari sini. Jangan tunda perkahwinan saya dengan Chengze. Menjijikkan. Awak sampai cipta cerita palsu lumpuh. Kalau pura-pura bangunlah. Kalau tak boleh, mengakulah awak sampah masyarakat. Bangun. Bangun. Beji. Berjalan 2 langkah. Bangun. Baik. Buka mata dan tengok baik-baik. Mustahil. Dia betul-betul berdiri. Ya, macam mana dia boleh berdiri? Apa yang berlaku ni? Kepada ramah tulang yang mau tahu boleh. Berguna berdiri kaku macam tu? Nak suruh jalan 2 langkah, ya? Buka mata dan tengok betul-betul. Saya ni lumpuh atau cacat? Shutong, betul ke awak okey? Betul ke ni? Mestilah betul. Habis tu kenapa asyik duduk kerusi roda? Oh, saya faham, Jer. Saya ada tahu. Kenapa? Shutong, awak memang orang yang keji. Untuk dapatkan kasih sayang Chengze, awak guna cara kotor, pura-pura cacat. Awak cakap apa tadi? Saya guna cara kotor untuk tipu perasaan Zhou Chengze. Betul tak? Untuk dapatkan Chengze, awak pura-pura cacat dalam kemalangan. Untuk dapatkan simpati dia dan tipu perasaan dia, awak memang tak tahu malu. Oh, macam tu. Ya Tuhan. Saya dah kena tipu 3 tahun. Ingatkan awak kemalangan sebab saya...
Sebab tu saya tak sampai hati putuskan awak. Rupanya awak semua pura-pura. Memang menjijikkan. Memang menjijikkan. Cepat minta pampasan dari dia. Pampasan hilang muda. Cepat, bayar saya 1 juta yuan pampasan hilang muda. Kalau tak, saya takkan lepaskan awak. Dasar perempuan tak berguna. Cepat minta pampasan daripadanya. Sungguh menjijikkan. Tak malu bayar duit itu, bayar duit itu, bayar duit itu. Dengar tak, Shutong? Cepat bayar duit itu. Baik. Awak nak saya bayar, ya? Sudah tentu. Awak berpura lumpuh 3 tahun, tipu masa muda dan cinta saya 3 tahun. Kalau tak bayar, saya akan dedahkan awak. Biarkan semua orang lihat wajah buruk awak. Baik. Tapi saya ada sesuatu untuk tunjukkan. Ini bil rawatan saya yang hampir mati selamatkan awak 3 tahun lepas. Perbelanjaan hospital di Raja Bandar Utara. Jumlahnya 31 juta. Awak bayar saya dulu. Ini semua penipuan. Nak rawat sakit kena 30 juta. Ini bukan soal duit, ini hospital di Raja Bedu. Dia orang miskin mana mampu. Hahaha. Dia cuba menipu. Kalau nak paksa bayar, cepat simpan bukti. Nanti kita lapor polis. Cepat beri saya bukti itu. Kalau berani ugut Shutong, Tuasin akan masuk penjara. Ya, simpan semua bukti. Saya akan panggil polis sekarang. Saya hantar awak ke penjara. Hello, balai polis, saya nak buat laporan. Ada seorang wanita tan tipu saya kahwin dan palsukan invoice untuk ugut saya. Ya, kami akan pantau dia. Cepat sikit. Saya akan hantar kamu ke penjara. Cepat tangkap perempuan ni. Jangan bagi dia lari. Siapa cepat tangkap dia, saya akan beri RM10,000 pada sesiapa tangkap dia. Tengok siapa berani sentuh dia. Apa kamu buat ni? Hari ini sesiapa sentuh dia berdepan dengan keluarga Fu saya. Hah? Kamu masih nak jadi CEO kumpulan Fu ke? Fu, antara 4 keluarga berpengaruh, CEO Fu buta pun mana mungkin jatuh cinta dengan orang cacat palsu macam Shutong? Pergi sana, CEO kami memang presiden kumpulan Fu. Fah. Penipu macam kamu memang best lah. Korang berkomplot ni? Ya, ayah saya pengurus besar konsorsium Fuji. Saya boleh dedah dia dengan tanya. Call dia sekarang. Dedah depan mata, buat dia malu habis-habisan. Hello anak. Ayah, nak tanya ayah sikit. Apa? Presiden Fu nak kahwin hari ke ni? Dengar kabar angin mana ni? Encik Fu punya girlfriend pun tak ada. Dah kenapa nak kahwin? Jangan cakap kosong dekat luar. Jangan libatkan saya. Okeylah, okey. Nampak tak? Dia memang samseng saja. Dia penipu. Tipu. Tipu? Beritahu nama ayah engkau. Percaya ataupun tidak, saya akan pecat dia. Apa? Nak pecat ayah saya? Kau ingat kau betul presiden kumpulan Fuji ke? Tak kisahlah saya ataupun bukan. Berani tak beritahu nama ayah engkau? Ayah saya nama Musang. Kalau berani, pecatlah dia. Kalau boleh pecat dia, saya sanggup makan tahi langsung. Hahaha, aku nak makan 2 kati. Tunggu saja. Sekarang juga pecat pengarah perniagaan bernama Huang Shulang. Cakap anaknya berkelakuan buruk. Aku uruskan. Jangan berpura-pura. Kau berani nak kahwin orang macam Shutong. Jangan harap orang percaya kau berkaliber. Aku cuma tak tahu betapa teruknya kau. Kau ingat perempuan yang tinggalkan kau semua bagus? Oh, perempuan yang kau tolak itu, Zhou Chengzi. Kau memang pandai jaga muka. Lupa ke aku yang ambil inisiatif untuk membaik hari ini? Kau yang minta cerai. Mengejek saja. Kau cuma terjumpa aku tidur dengan Rui-Rui dan paksa buat perkahwinan lewat. Apa nak bangga sangat? Kau lah. Kau penipu yang tipu perasaan anak aku pura-pura lumpuh. Apa kelayakan kau nak tunjuk pandai tentang anak aku? Bila ayah dan keluarga aku sampai, kau akan tahu kenapa aku berani ceraikan anak engkau. Ayah engkau, aku ingat sibuk menyapu jalan hari ini. Atau takut malu, dia langsung tak datang ke perkahwinan kau. Alamak. Maafkan saya. Ayah saya baru pergi ke Emiriyah Arab Bersatu nak ambil cincin berlian edisi terhad bernilai bilion. Dia cuma lambat sikit. Apa? Cincin berlian bernilai bilion? Kelakar sangatlah. Apa yang saya dengar tadi? Dia pergi UAE nak cari cincin bintang bilion edisi terhad. Kau nak guna helah ini untuk tarik saya balik? Selamatkan kau. Kau ni apa? Hanya Encik Fu, pasangan terbaik dan cinta sejati dalam hidup saya. Habis acting. Oh, satu lagi.
Bukankah dia kata nak pecat ayah Wang Hao? Kenapa kata tadi tak bertanggungjawab? Pecat saja. Ayah saya mana? Tolong pecat saya. Pecatlah saya. Tolong pecat. Apa? Awak betul-betul CEO kumpulan Fu Xian. Dia memang presiden sebenar. Mustahil. CEO kumpulan Fu, mana mungkin dia suka Shutong si pecundang? Isteri aku bukan pecundang. Dia wanita terbaik di dunia. Kamu saja yang buta. Tuan Fu. Salah aku tadi. Jangan pecat ayah aku. Dia tulang belakang keluarga kami. Kalau studio dia tutup, keluarga kami akan hancur. Bukan hal aku. Sesiapa sakiti isteriku layak masuk neraka dan takkan bangun semula. Sayang. Kan? Betul tu, sayang. Shutong. Maaf, salah aku. Berdasarkan hubungan kelas kita, maafkanlah kami. Keluar. Kau tak layak jadi rakan sekelas aku. Cik Lu, tolonglah saya. Saya sedang tolong awak. Kan kenapa kau tergesa-gesa? Shutong penipu. Dia pasti guna cara tipu Tuan Fu. Bila ketua keselamatan sampai, dia akan terbongkar. Siapa lapor penipuan? Siapa yang melakukan penipuan? Dan apa yang dia buat? Dia yang buat nak kahwin dengan saya. Dia pura-pura lumpuh. Lepas kami dedahkan, dia sampai palsukan invoice, minta saya bayar. Dia minta banyak sangat, minta berpuluh-puluh juta. Penipuan apa? Puluh juta. Tunjuk bukti. Ini apa? Ini dia cedera. Sebab nak selamatkan saya. Sekarang saya nak putus. Dia kata dirawat di hospital di Raja Beidou. Kos lebih 30 juta yuan. Minta saya bayar. Apa? Dia habis 30 juta di hospital di Raja Beijing? Cik, penipuan kau ni tahap rendah. Kau penipu yang mengarut. Tahukah engkau orang jenis mana boleh dirawat di hospital di Raja Beijing? Mereka semua VIP dan projek khas. Di zaman ini, mereka tokoh penting. Kau ingat kau siapa? Saya biasa saja. Tapi ayah saya orang terkaya dunia. Apa? Ayah kau orang terkaya dunia? Kelakar betul. Kalau ayah kau terkaya dunia, habis ayah saya terkaya alam semesta. Saya tak tahan dah. Ketua polis, cepat periksa bukti ni dan tangkap dia. Baik. Nampaknya saya boleh sumbang jasa lagi. Ini apa? Apa? Bagaimana ini mustahil? Tidak, sama sekali tidak. Lebih besar daripada jumlah yang ditipu? Malah rakan polis pun tak pernah nampak. Kes sebesar ini pasti dihukum mati, kan? Apa maksud pegawai polis? Semua invoice di sini asli dari hospital di Raja. Job mohor pun semua benar. Semua ini adalah benar. Ini sungguh mustahil. Mana mungkin wanita miskin sanggup ke hospital di Raja untuk rawatan? Betul. Cuma kecederaan ringan dilanggar kereta. Tak perlu dirawat di hospital di Raja. Malahan mustahil habis 30 juta. Shutong, tipu halahmu memang gila. Cuma cedera kecil. Zhou Chengzi sampai sekarang masih anggap itu cedera kecil. Bukan ke? Bila saya nak ziarah awak di hospital, ayah awak kata tak payah. Cedera kecil, 2 hari lagi boleh keluar. Saya ingat sangat. Ayah saya tak tipu awak. Tapi awak tahu kenapa? Saat itu saya sakit teruk. Lebih 30 tulang patah. Terbaring 10 jam di bilik kecemasan. Untuk selamatkan nyawa. Saya cuma tak nak awak risau. Suruh ayah sembunyikan kebenaran. Berhenti main drama menyedihkan. Kau ingat saya akan percaya. Hingga kini, kau masih nak tarik simpati anak saya? Sungguh memalukan. Dia tak tipu kau. Dalam laporan perubatan tertulis jelas pesakit Shutong 33 patah tulang seluruh badan akibat kemalangan. Paling kritikal, patah saraf tunjang. Saraf siatik cedera akan sebabkan hemiplegia, lumpuh kekal. Mustahil. Macam mana boleh? Semua ini benar? Zhou Chengzi, apa lagi nak dikata? Ketika itu, saya sangka kau tak kisah keluarga susah saya, hanya mencintai saya. Jadi saya rela berkorban untuk engkau. Ketika kereta langgar kau, saya sergah menyelamatkan kau. Tanggung semua salah untuk engkau. Kemudian saya sakit teruk di wad. Tak nak kau risau. Saya sembunyikan. Tapi kemudian, saya tahu kau anjing pengkhianat yang hanya makan daging, tak jaga rumah. Itu palsu. Mustahil. Dia tipu. Dia pasti berbohong. Apa masalahnya pada pendapat kau? Ini masalah besar. Laporan perubatan kata dia ada lebih 30 retakan termasuk tulang belakang dan saraf siatik yang akan sebabkan hemiplegia dan lumpuh seumur hidup. Betul? Betul. Tertera dalam laporan perubatan dan ia selaras dengan fakta.
Tepat, jika laporan perubatan ini benar, kalau dia cedera teruk, dia patut dah lumpuh sekarang. Lumpuh buat selamanya. Jadi, kenapa dia boleh berdiri di sini tak cedera? Kenapa ada penipuan jelas begini? Dengan cara tak nampak ke? Ya, dia bukan orang ini adalah individu yang normal sepenuhnya. Kecacatan ini terlalu ketara. Saya tak sangka. Walaupun yang tertulis di situ benar, dan cop mohor asli out, mesti ada penipuan di sini. Betul, kalau dia benar-benar ada penyakit teruk, tak mungkin dia boleh sembuh. Perubatan belum boleh sembuhkan lumpuh. Jadi laporan ini dengan invoice berpuluh juta yuran perubatan, semua palsu. Awak penipu. Isteri, betulkah ini semua palsu? Mana boleh jadi? Awak sangka saya pembohong? Jadi apa sebenarnya terjadi? Bagi apa yang berlaku, saya akan minta pengarah Hospital Royal datang, beri penjelasan. Apa? Nak panggil dekan Hospital Royal? Gila ke gear court? Jadi dekan Hospital Royal pangkat sangat tinggi. Orang berpangkat pun nak raikan dia. Apa lagi? Katak bawah tempurung tak lihat dunia. Hari ini saya nak tunjukkan apa itu kekuatan sebenar. Hei, abang, tolong saya jemput pengarah Hospital Royal. Ada masalah? Kakak cedera ke? Tak ada apa yang serius. Saya cuma nak dia datang ke sini. Baik, saya akan hantar dia dengan pesawat khas. Tunggu, dekan akan sampai sekejap. Saya akan ceritakan kisah dongeng supaya awak faham erti tipu diri sendiri. Aku betul-betul tak tahan kau. Kalau tak ajar kau hari ini, kau takkan tahu betapa garangnya Raja Neraka. Kau Presiden Kumpulan Fu, kan? Ya, ada masalah. Kau kena putus dengan Shutong sekarang juga. Lepas tu keluar dari sini. Aku boleh jamin keselamatan kau. Kalau tak, Kumpulan Fu kau akan lenyap. Apa kau cakap tadi? Kau nak halang Kumpulan Fu? Kau dengar betul. Gila ke kau? Kau tahu Kumpulan Fu salah satu konsortium terbesar, nilai 10 bilion yuan. Kau cuma jutawan kecil je. Kau nak halang Kumpulan Fu? Kau maksud apa? Kau sengaja lawan aku? Tak nak putus dengan Shutong, kan? Siapa kau ni? Tak layak aku dengar cakap kau. Sayang, jom cium. Apa? Hari ni hari istimewa kita. Tak ada malu kau ni. Berapa lama tak jumpa perempuan? Cium kat depan orang. Memang memalukan. Berani kau. Kalau kau sengaja nak lawan aku, jangan salahkan aku bila jadi kejam. Tuanku, Presiden Kumpulan Fu sengaja menentang saya. Sekarang tolong halang keluarga Fu segera. Keluarga Fu akan menunggu Muflis. Sayang, aku takut sangat. Dia cuma orang baru bernilai 1,000 juta nak halang keluarga Fu aku. Mana boleh jadi? Jangan risau. Dengan jaminan aku, keluarga Fu takkan bankrupt. Tapi aku akan bankruptkan syarikat dia. Mengemis di jalanan. Apa kau cakap? Aku akan mengemis di jalanan. Syarikat saya Muflis. Kau betul. Ini keputusan rasmi aku untuk nasib kau. Kau ni memang tak ada apa-apa. Tak sedar diri langsung. Kau ni orang cacat. Nak bankruptkan tauke bernilai 100 juta. Rui, kau mungkin tak tahu macam mana kau dari tukang bersih boleh jadi tauke syarikat 100 juta. Jangan kata kau tolong aku sampai ke sini. Kau betul. Kalau bukan sebab kau kawan baik aku, ayah aku tolong kau rahsia, kau tak jadi apa? Kau dengar dia cakap apa? Aku jadi kaya sebab sokongan dia. Ayah dia tukang bersih. Rumah pun kosong tak ada apa. Boleh sokong orang macam aku. Tauke bilioner. Tak malu sampai gila-gila. Tapi ada saja orang percaya dia. Aku pernah tipu CEO kaya. Jangan risau. Tunggu keluarganya runtuh. Dia pasti akan menyesal. Kau cakap apa? Kau nak jatuhkan keluarga kaya buat aku menyesal. Fusian, kau di mana? Jangan halang saya. Ayah, ada apa? Siapa benarkan kamu berkahwin sesuka hati? Ibu bapa awak berharap tinggi pada kamu. Berkahwin pun tak beritahu mereka. Kamu terlalu keterlaluan. Saya sudah bagi tahu kepada mereka. Mereka tak benarkan. Berani juga kahwin. Walau dilarang. Nak buat mereka mati ke? Mengapa hidup saya perlu diluluskan mereka? Sebab kami besarkan kamu, ya? Boleh kahwin dengan orang setaraf, tapi kamu pilih yang paling miskin. Tak malu ke dengan keluarga kaya kita? Malu keluarga tak pe, tapi menyusahkan kami pula. Memalukan keluarga.
Kami tak boleh lupakan ini. Mana ada saya susahkan kamu, saya buat masalah apa? Awak tak tahu apa-apa. Masalah apa awak dah buat? Kamu menghina Cik Lu. Cik Lu suruh orang tindas keluarga Fu kita. Semua perniagaan keluarga kita digantung. Kamu bunuh kami. Cepat minta maaf dengan Cik Lu. Mohon ampun daripadanya. Apa dia betul guna pengaruh untuk sekat keluarga kita? Apa pendapat awak? Saya tak macam awak, orang yang tak berguna, cuma suka bergedik. Tepat sekali. Rui-Rui kita memang luar biasa. Membuktikan pilihan kita memang tepat. Apa? Ini Cik Lu ke? Ya, saya ada apa? Oh, Cik Lu, saya minta maaf. Anak tu nakal dan tak tahu adab, sengaja tak menghormati awak. Saya mewakili dia minta maaf. Tolonglah berbesar hati, maafkan kami. Saya nampak Cik Lu boleh buat perkara besar, berskala besar. Asalkan Cik Lu tolong keluarga Fu lewati masa sukar ini, keluarga Fu pasti berterima kasih. Saya bersumpah atas nama keluarga Fu. Asalkan Cik Lu maafkan kami, saya sanggup beri 40% saham Lu Fu. Tak. Pada usia saya, duit langsung tak penting. Tapi maruah diri yang saya pentingkan. Kalau nak saya maafkan, kena pulangkan maruah saya. Senang saja. Cik Lu, beritahu saja apa syaratnya. Kami ikut cakap. Awak... Mudah saja, Syutong musuh saya. Suruh anak awak batalkan perkahwinan dengannya dan tinggalkan dia. Dia kena berlutut dan minta maaf pada saya. Barulah saya boleh lupakan semua. Oh, tak sangka Cik Lu begitu berbesar hati. Senang saja. Cik Lu memang bermurah hati. Dengar tak? Cepat putus hubungan dengan si kampung ni. Minta maaf pada Cik Lu. Syutong, nampak tak? Inilah jurang antara kita. Saya nak pijak awak. Awak langsung tak boleh lawan. Apa? Budak kampung macam ni. Berani lawan Cik Lok Jui? Aku tampar dia untuk engkau. Ayah, apa yang kau buat? Keluar dari sini. Kau berani tentang Cik Lok Jui? Aku pukul kau sampai mati. Dengar baik-baik, nasib baik keluarga Fu ada anak lelaki baik. Kalau tak esok, keluarga Fu akan aku hapuskan dari dunia. Suami, kau tak apa-apa? Aku okey. Janji aku tetap. Aku akan kahwin dengan kau. Janji mati pun aku tepati. Cinta sejati ini berbaloi walau aku sorok identiti. Aku sendiri akan letak mahkota di kepala kau. Jadikan kau lelaki paling bahagia. Hahaha. Sampai sekarang kau masih nak berbangga? Berani kau cakap macam tu? Nak letak mahkota kat orang? Kau pura-pura lumpuh tipu perasaan aku. Muka tebal kau masih berlakon. Kau memang sundal buta. Hari ini aku tunjuk identiti sebenar. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Bila Tuan Fu bawa N. Fu pergi, kau akan jadi bujang. Ini identiti sebenar kau. Kau memang tak bermoral. Membuatku mual. Kau presiden kumpulan Fu, tapi kahwin dengan perempuan miskin. Pergi dari sini. Pergi. Bawa dia pergi. Aku tak nak pergi. Aku dah cakap tak nak pergi. Hari ini tiada siapa boleh tentukan untuk aku. Jangan bawa dia pergi. Lepaskan anak aku. Dengar baik-baik. Sekalipun aku, Fulian Shan, buta. Aku takkan benarkan sampah sepertimu masuk keluarga Fu. Aku ini sampah. Kau memang tak tahu menghormati orang. Dengar sini. Aku anak perempuan sulung konsorsium Litan. Apa? Apa kau cakap tadi? Kau anak sulung konsorsium Litang? Haha, kau memang... Tak tahu malu sampai gila. Kau ni memang tahi. Kau tak layak pun mengikat tali kasutnya. Kau tak layak, berani kau meniru dia. Betul tu, Kay. Pertama kali aku nampak orang tak malu macam ni. Macam mana aku boleh jadi kawan baik dengannya? Ini noda dalam hidup aku. Oh ya? Isu pemalsuan invoice ni belum selesai. Hey, bukankah kau nak jemput pengarah hospital di Raja? Mana dia? Dia penipu. Mana mungkin dia panggil sesiapa? Kalau macam tu, tak ada apa nak cakap. Sahabat Shan, tangkap dia. Untuk soal siasat, jangan ganggu perkahwinan aku dengan Rui-Rui. Mana orang yang kau panggil tu? Kalau tiada siapa datang jadi saksi, aku akan tangkap kau untuk siasatan. Tak payah tunggu bukti, bawa dia pergi sahaja. Aku yakin dia penipu. Cepat tangkap dia. Berani sesiapa tangkap Cik Shu. Dia pengarah hospital di Raja. Beliau ketua hospital di Raja. Ya, saya ingat dengan jelas semasa lalu hospital di Raja, saya nampak
orang panggil beliau? Ya, betul tu. Dia ketua hospital diraja. Dekan Joe, lama tak jumpa. Joe Baidu. Berjumpa Cik Shu. Cik Shu, ada keperluan apa? Saya nak tanya, adakah saya dirawat kerana kecederaan saraf tunjang dan saraf siatik teruk dengan belanja 30 juta di hospital awak? Ada masalah apa? Mereka ambil invoice perubatan saya kata palsu. Saya nak awak buktikan. Dia kata ini palsu. Biar saya tengok. Ini. Buka mata kamu lihat. Ini cop rasmi hospital diraja kami. Semua data di sini. Semua sah benar. Bagaimana itu mungkin? Siapakah dia? Mana ada 30 juta di Hospital Royal? Siapakah perempuan itu? Ha. Saya akan dedahkan jati diri Cik Shu. Nanti awak terkejut. Sampai mati. Ha. Awak pun dijemput berlakon oleh dia? Dia penipu yang baru aku tinggalkan. Apa latar belakang istimewa dia ada? Saya tak tahu latar belakang Cik Shu. Tapi abang sulungnya jurulatih di GUP. Abang keduanya superstar industri hiburan. Abang ketiga dewa kalangan Jin Yong. Entah siapa di sini boleh setaraf Cik Shu. Kau kata abang sulungnya jurulatih, abang kedua bintang popular, abang ketiga pakar saham. Ada masalah ke? Saya nak sahkan yang kau ni penipu. Mustahil kau pengarah hospital diraja. Saya kenal sangat 3 abang Syutong. Makan pun jarang keluar. Hampir 30 tahun masih bujang. Memang teruk. Bilik sewaan dia cuma 2 bilik tidur dan 1 ruang tamu. 3 abang dia mesti tidur sesak atas katil sama setiap hari. Hai. Ya, dulu Syutong bagi tahu saya abangnya nak balik tapi tak ada rumah, nak tinggal dengan saya. Saya tolak. Kemudian saya dengar abangnya tidur di ladang jagung. Peminum tegas, dia memang kaki arak, berani sangat dia membesar. Dia suka mengada-ngada. Maafkan saya, Din Joe belum habis cerita pasal saya. Bukan saya saja, 3 abang saya semua hebat. Identiti ayah saya pun boleh terkejutkan kau. Oh, ayah kau. Nak kata ayah kau orang paling kaya di dunia? Ya, betul tu. Ayah saya naga dunia. Tidak kelihatan dan tidak diketahui. Orang terkaya di dunia. Kau dah gila. Kau ni memang tidak siuman. Kau dah hilang akal ke? Tanya sesiapa di sini. Siapa percaya kau? Mengarut ayah kau orang terkaya di dunia? Hei, kau percaya ke ayah dia orang terkaya di dunia? Saya tak percaya. Selamat hari kuih bulan. Shu Hao tu. Memalukan tak kau tipu? Tiada yang percaya. Kelakar sangat. Saya percaya. Apa yang kau katakan? Maksud saya, bapa Cik Shu orang terkaya di dunia. Percaya pun tak guna. Kau dengan dia dah bersekongkol, bak telur dengan dulang. Kamu semua buta. Cik Shu sudi mengorbankan maruah untuk bersama engkau, tapi kau masih pandang hina dia. Cik Shu, saya sungguh kasihan pada awak dengan darjat mulia awak, tapi bersama kumpulan hina ini. Tak mengapa, semua dah berlalu. Saya berulang kali mengenang kenangan lama, tapi tak sangka kau semua pentingkan darjat. Hari ini saya putuskan silaturahim ini. Cik Shu, dengan status awak, ramai orang berkuasa pun tak dapat memujuk awak, tapi awak masih bertahan dengan kecetekan mereka. Tapi bernasib baik, aku sembunyikan identiti dan jumpa cinta sejati aku. Cinta sejati? Gurau je lah. Lepaskan aku. Kau penipu miskin dan tak amanah. Kau ingat boleh tipu anak aku untuk tipu anak aku. Kau nak tipu aku ke? Pergi bawa tuan keempat, pergi. Aku tak nak pergi. Pergilah. Aku tak nak pergi. Aku dah cakap tak ada siapa boleh ubah keputusan aku hari ni. Kau tak boleh bawa dia pergi. Apa kau cakap tadi? Hari ni hari perkahwinan aku dengan Sian. Apapun, kau tak boleh bawa dia pergi. Mengarutlah. Kau ingat kau yang berkuasa. Aku boleh bawa anak aku. Kau tak payah sibuk. Kau ingat aku ni hodoh ke? Aku tak kisah. Apapun, tak ada siapa boleh bawa dia pergi hari ni. Aku nak hubungi ayah aku sekarang. Ayah, lama lagi kan nak sampai? Menantu lelaki ayah nak kena bawa pergi. Baiklah, cepat sikit, dengar sini. Helikopter ayah saya sudah di atas awan. Nak mendarat ni. Apa yang saya dengar tadi? Helikopter ayah awak sudah sampai di awan. Awak dah memalukan diri sendiri, Natita. Nasib baik anak saya tinggalkan awak untuk bersama Cik Lu. Kalau tak, keluarga Joe malu nak berdepan orang. Semestinya mata saya tajam. Saya dah tahu Cik Lu ni perempuan berbakat sebenar. Betul ke? Tentulah. Dibandingkan dengan saya, 10 Syutong pun tak standing dia. Mereka sengaja tunjuk mesra depan kita. Mari kita tunjuk apa erti cinta sejati. Baiklah. Biar dia lihat. Lelaki yang nak kawini dia hari ini bercumbu dengan aku. Betapa hina dan gagalnya keadaan ini. Nampak? Tak siapa nak kubu. Dekan Zhao, tolong ambilkan kertas dan dakwat. Ya.
Shutong, awak nak buat apa? Apa yang aku nak buat? Aku nak jadikan kau ibu dan anak ini takkan lupa hari ini. Cik Shu, Cik Shu, tolong pusing ke belakang. Aku nak guna belakang awak. Apa lagi helah si penipu ni? Baik, kau istilah Armageddon tersendiri biarkan kering sebentar. Lalu ada kegunaan penting. Kapten Jian, kamu semua nampak tadi ya, dia tak tahu helah apa yang dia mainkan. Cepat tangkap dia. Kewujudan orang macam ni memalukan pemandangan bandar. Tangkap dia segera. Baik. Saya nak sahkan identiti awak sekarang. Kalau tak boleh buktikan, awak pengarah hospital, saya akan tangkap awak atas tuduhan penipuan. Awak nak sahkan identiti saya? Baik, biar saya sahkan. Awak Presiden Hospital di Raja Baidu, Zhao Yongguo, ada cop rasmi. Awak betul-betul Presiden? Saya nak sahkan. Awak nak tangkap saya ke? Tak berani. Maafkan saya, Tuan. Jadi, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Ya. Pergi, cepat pergi. Awak masih sangka saya palsu? Nak panggil polis tangkap saya ke? Mustahil. Shutong orang miskin yang saya pandang hina. Mana mungkin dia ada kaitan dengan dekan? Shutong cuma seorang miskin yang aku pandang hina. Mana mungkin dia ada kaitan dengan dekan hospital? Kamu semua silap. Bukan Cik Shu yang kenal saya, tapi sayalah yang berbesar hati kenal Cik Shu. Mana mungkin dekan, mungkinkah dia ada orang dalam? Dia langsung tiada kemampuan. Jangan tertipu dengan dia. Dia pasti seorang penipu. Kenapa? Tak perlu tanya lagi. Kalau dia ada kekuatan dan orang dalam, semasa saya tekan keluarga kaya itu dulu, kenapa dia tak lawan saya? Ya, Cik Lu baru halang keluarga Lu. Dia cuma boleh lihat sahaja. Kalau dia ada orang dalam ataupun koneksi, mana mungkin dia dikawal oleh Cik Lu? Saya membesar bersama dia, belajar sama-sama. Saya sangat kenal diri dia. Ibunya meninggal awal, ayahnya jaga dia. Dan 3 abang. 3 abangnya kerja di luar, jarang balik. Tapi dia dilanggar kereta, berpura-pura cacat. Dia cuma nak Cheng Ze tongkong dia. Tapi rancangan gagal. Dia dihalau Cheng Ze semasa majlis kahwin. Si gagal ini ada kemampuan apa? Ya, saya kenal ayahnya. Lepas isteri mati, janda pun tak suka dia. Kalau ayahnya orang terkaya dunia, saya pun jadi ratulah. Tapi sijil pengarah hospital di Raja dan sheriff sudah sahkannya. Oh, saya dah faham. Apa maksudnya? Dia pasti tiru rupa pengarah hospital di Raja, curi dokumen pengarah Zen lalu menipu. Itu kutong. Lebih baik awak mengaku penipu. Jika tidak, nanti saya beri arahan. Ayah awak pun akan hilang kerja sebagai cleaner. Siapa nak buat saya hilang kerja? Kenapa kau kata aku tukang bersih? Nampak tak tadi? Ini Bapa Shutong. Dengan pakaian pembersih ni, tak payah nak cakap apa-apa. Penipu tetap penipu. Takkan jadi benar. Ini bapa dia. Semestinya kami membesar dalam kampung sama. Hangus jadi abu pun aku kenal. Anak dara. Siapa ambil suami kau? Ayah, dia ni, dia hentikan perkahwinan aku dengan Sian dan ambil dia secara paksa. Sian? Rupanya Kau SMS aku kata Zhou Cheng Ze dengan Lu Rui, Kiantan kau dengan Lu Rui, lelaki yang nak kahwin lepas kau cerai, kan? Ya, dialah tu. Mari sini, panggil aku ayah. Aku janji akan layan Shutong baik-baik. Ya, kau lelaki baik, kau kata kenal dia, memang kenal. Kau siapa? Aku cuma tukang bersih. Kenapa tak tengok cermin? Layak ke kau nak masuk keluarga kaya kami? Tak layak. Tapi kau tak tahu malu. Pekerja wanita super ni berani pukul aku. Kau. Kalau kau mengata kasar lagi, bukan kau akan ku bengkakkan? Xing Shu, berani kau pukul anak aku lawan kau. Hamba istana baru ni tak kenal undang, berani kau pukul orang. Menantu pembersih-pembersih itu, mereka buli aku. Tolong luahkan marah aku. Mereka cuma sekumpulan pembersih busuk. Berani mereka pukul saudara Cik Lu. Tak boleh maafkan. Anak pembersih pun berani mimpi nak kahwin keluarga Fu. Tak siapa bagi dia berani. Mesti dia tak pernah kena pukul. Baik, Pak Cik Shu. Seperti yang kau nampak, keganasan dan muka tebal kau dah bangkitkan kemarahan.
Mereka minta aku tegakkan keadilan. Nasihat aku, lebih baik kau mengaku salah. Kalau tak, aku akan telefon, kerja pembersih pun kau hilang. Lurui. Kalau anak aku tak anggap kau kawan rapat, mungkin aku bantu kau lagi. Kerja pun kau tak ada. Sekarang kau dah berjaya. Bukan setakat curi peluang anak aku. Mahu juga bersaing dengan aku. Berani sungguh kau. Kau tak boleh menyokong aku. Aku bos syarikat berwibawa. Nilai lebih ratusan juta yuan. Kau cuma pembersih menyewa rumah. Macam mana nak sokong aku? Kau ada bapa macam kau. Muka tebal macam bapa kau. Buka mata kau. Nampak tak? Keluarga apa ni? Berani biar dia masuk keluarga Fu. Nak jadi bahan ketawa. Saya tetap terima walau pilihan saya jadi bahan ketawa. Baik. Pak Fu, jangan marah. Saya ada cadangan. Cik Lu, apa cadangan awak? Sejujurnya, anak Pak Cik memang tampan dan berkelas. Kahwin dengan Syutong, anak tukang cuci, agak merugikan. Ini memang tak boleh diterima. Apa kata saya saja yang berkahwin dengannya? Sebenarnya saya pun suka padanya. Cik Lu, bukannya awak ada tunang? Apa ni Rui? Hari ini hari perkahwinan kita? Baik, kita belum pun bernikah. Boleh terus cerai selepas nikah. Belum sempat buat majlis pun. Rui tak boleh begini. Anak saya tinggalkan Syutong demi awak. Jangan kecewakannya. Ya. Makcik, awak kata anak awak boleh khianati Syutong. Tak boleh ke dia khianati saya? Lagipun anak makcik dari segi latar ataupun rupa, mana boleh sama dengan Encik Fu? Bagaimana dengan Tuan Fu? Setuju tak dengan pernikahan ini? Ya, ini bagus. Cik Lu ada kumpulan litang di belakangnya. Pasti akan makmurkan keluarga Fu kita. Saya merasa bolehlah. Baik. Hari ini kita adakan majlis perkahwinan di sini. Kita sambung saja upacara di tempat ini. Ayah, saya benar-benar tak tahan Lurui. Biarlah dia bankrupt secepatnya. Ya, pengkhianat tak bersyukur. Ini cuma layak mengemis. Saya akan telefon untuk sekat dia sekarang. Ngapa nak cakap? Syarikat saya muflis. Masih halang saya. Awak dengar betul. Ini keputusan terakhir untuk nasib awak. Alahai. Baiklah. Cepatlah telefon. Saya nak tengok bagaimana pembersih tak berdaya nak halang saya, bilioner muda berbakat. Tunggu saja. Perintah sekatan konsortium Cuan Litang, orang yang disekat ialah Lu Rui. Syarikat terlarang ialah Lu Trading. Tahap sekatan 5S Global. Tunggu saja, nasib awak akan musnah sepenuhnya. Tiada jalan keluar. Saya takutlah awak ni mesti gila sebab miskin. Saya ingat sekarang, anak awak Syutong bangga kata awak orang terkaya. Aku rasa kau dijemput berlakon oleh dia. Tak payah cakap. Dia pasti ambil serius. Kau langsung tak terfikir pun macam mana rupa orang terkaya di dunia ni. Mungkin ke dia datang ke tempat macam sini? Baju cleaner pun dia tak tukar. Tengah berlakon jadi orang terkaya pula. Hai, sebodoh itukah engkau? Siapa cakap orang terkaya tak boleh pakai baju cleaner? Anak muda, ayuh tanya sekali lagi, betul kau nak kahwin dengan anak aku? Semestinya, tak kira apa status dia, aku tetap sayang dia, jadi tak payahlah nak menunjuk. Baik. Memang layak jadi menantu. Sebagai bapa mertua, nak bagi hadiah istimewa. Ayo, bawa cincin berlian edisi terhad langit berbintang global. Apa kau cakap tadi? Cincin berlian edisi terhad langit berbintang global. Mengarut sampai tak ingat dunia. Dia tahu tak harga edisi terhad global? Ni berapa harganya? 100 juta. Dia tak reti pun apa maksud 100 juta. Ini cincin berlian edisi terhad langit berbintang. Ini sesuatu si buruk gali dari lubang sana. Gelap semacam... Cepat elak bala ni. Jangan rosakkan imej aku sebagai orang kaya. Pak Cik, bukankah saya dah beritahu jangan terlalu pentingkan benda kebendaan? Kenapa nak buat orang ketawa? Tong, tolong pujuk mak awak. Suamiku, ayah saya cakap benar. Semuanya betul. Termasuk cincin berlian langit berbintang ni, biar dia pakai untuk mak. Mana boleh ini betul. Walaupun tak pernah nampak, tapi saya pernah dengar. Ia sangat cantik dan menyilaukan. Mana boleh jadi gelap macam besi buruk. Awak ingat saya bodoh ke?
menantu baikku. Aku faham kau tak percayakan aku. Hari ini aku akan tunjukkan cincin berlian langit bintang edisi global terhad sebenar. Apa yang berlaku? Kerana cincin berlian langit bintang terlalu mewah dan bercahaya terang. Jadi mereka guna bahan untuk tutup cahaya demi keselamatan dan kontras besar semasa dibuka nanti untuk kejutan. Mari, anak kesayanganku, pakainya pada suamimu. Baik. Alamak, inikah cincin berlian langit bintang bernilai bilion? Aku tak pernah lihat bungkusan cincin berlian secantik ini. Ini pasti asli, kan? Mustahil. Dia cuma cleaner. Mana mungkin dia mampu beli cincin bilion dolar? Cincin langit bintang simbol kekayaan dan status bukan boleh dibeli dengan wang saja. Dia pasti guna kejahilan kita. Jadi, dia cipta cerita mewah untuk tipu kita. Baliklah si kampungan. Dengar baik-baik. Barang edisi terhad global ini hanya untuk orang berstatus tinggi sahaja. Cleaner macam dia, mana layak? Dengar ni, lebih baik kamu mengaku penipuan. Mungkin aku lepaskan kamu. Jika tidak, aku akan telefon dan kamu masuk penjara. Kau patut bersyukur ada anak baik. Jika tidak, aku potong semua bekalan. Kau masih nak ugut aku. Tadi kau kata nak potong perniagaan keluarga lu, tapi aku masih baik saja. Oh, tidak apa yang awak cakap polis. Tak mungkin. Mustahil. Kenapa Cik Lu? Awak betul-betul diharamkan konsorsium Lita Benarkah awak orang terkaya di dunia? Awak tak percaya, tapi terpaksa terima akibatnya. Mustahil, memang mustahil. Awak cuma ayah Shutong, tukang cuci biasa saja. Isteri awak yang dah mati, saya ada 3 anak lelaki, 1 anak perempuan. 3 anak lelaki kerja di luar. Mana boleh awak orang terkaya di dunia? Ya. Tengok apa dia pakai sekarang. Orang sekeliling pun tak nampak macam orang kaya. Mana boleh awak orang terkaya di dunia? Saya ingat. Orang mulia yang tolong saya ada dekat Dewan. Dia seorang pengarah. Asal saya panggil dia, awak akan didedahkan segera. Tolong hati-hati sensitongan waj. Wen tahu gelam kau pakai cincin ini mesti yang asli. Tekstur memang hasian. Warnanya sangat cantik, sangat berharga. Saya tak pernah nampak sebelum ni. Mungkinkah ini asli? Tak. Keluarga ni penipu. Mana ada duit beli cincin berlian Starry Sky? Walaupun asli pun, mesti dia kutip atau curi. Awak memang tak berguna. Saya kesal anak saya. Bersama awak bertahun-tahun. Anakku sayang, kau dah faham sekarang maksud berpura-pura cacat selama 3 tahun? Ya, saya faham. Manusia memang selalu begini. Bila kamu kaya, berada di tempat tinggi, orang akan baik denganmu. Tapi mereka cuma inginkan sesuatu, mereka akan tamakkan kamu. Tapi bila kamu tak ada, mereka akan tinggalkan kamu, khianati kamu, hina kamu habis-habisan. Jadi bila kamu tiada duit, siapa yang rela berdamping dan baik denganmu, dialah yang patut kamu hargai seumur hidup. Aku bergembira jumpa orang yang layak dikasihi. Anak muda ni bagus. Aku terima dia sebagai menantu. Aku akan beri dia seluruh dunia kelak. Jangan mengamput. Kamu nak kena dedah ni. Oh, aku kena dedah. Penipuan apa aku buat ni? Saya baru telefon VIP konsorsium Lita. Dia kata pengerusi mereka dah lama di luar negara dan sangat berkelas. Dia langsung bukan tukang bersih. Tak lama lagi kamu nak kena dedah. Alamak, dia betul-betul tiru orang. Saya kenal dia 20 tahun. Saya tahu perangai dia. Tapi macam mana dia buat? Nampak macam betul sangat. Cara penipu ni diroka dan direka rapi. Mestilah nampak betul. Kamu sedang dirakam. Keluarga lu kamu nak habis ni. Kenapa masih degil? Mingmen tak berfungsi. Keluarga lu eksekutif kumpulan Litan beritahu dia langsung tak terima sekatan kumpulan Lita. Jadi butler saya tadi pasti terima panggilan penipu. Jin dari kumpulan Litang dah sampai. VIP sudah tiba. Nampak tak? Inilah gaya megah Presiden Jin. Pengawal mengikut, ciri-ciri bangsawan dan selebriti sejati. Dan Jin, awak dah sampai. Mana si penipu? Situ. Berlakon je. Sekarang habislah kau. Picik, katak bawah tempurung. Dan Jin, tolong tangkap dia cepat. Dan Jin, berani kau pukul saya? Buta mata hati kau. Berani kau hina pengerusi konsorsium? Belum cerita nak pukul kau, bunuh pun patut. Jin Hai dari daerah Yunzhou ucapkan salam. Jomlah Jin Hai, mari beritahu katak buta ni siapa saya. Kau ni ada masalah? Siapa berani hina pengerusi konsorsium?
pengerusi konsortium kita, usahawan ternama di dunia, orang terkaya paling rendah diri, siapa berani hina pengerusi? Dia kata ada sokongan konsortium Litan. Dia terlalu angkuh. Bukan setakat curi kekasih anak saya. Mahu putuskan sumber rezeki saya. Mahu rampas kerja cleaner saya. Mana berani dia bersikap macam ni? Aku pukul kau sampai mati. Bodoh! Encik Jin, saya salah. Maaf. Kau dengar baik-baik, Jin. Kau cakap dekat dia. Dia cuma tukang bersih-bersih biasa. Macam mana kau tolong dia? Besarkan perniagaannya sampai jadi jutawan. Kau kata dia kawan baik anak perempuan saya, minta saya bantu dia diam-diam sampai berjaya. Apa? Shutong yang bantu dia buka perniagaan? Betul? Kau dengar tak? Siapa bagi peluang kau ubah nasib? Maaf. Pak Cik Shu, saya betul tak tahu tuan yang bantu. Maaf. Lurui. Kau memang bukan orang baik. Kami nak bantu kau kaya, baru naik sikit. Kau nak ambil menantu saya sampai nak bunuh dia? Saya merayu minta maaf sekali saja. Mata saya buta tak nampak tuan ada di sini. Saya pasti jadi orang baik selepas ini. Oh tidak, saya nak angkat tuan sebagai godfather. Saya akan jadi anak baik pada tuan. Kau tak layak jadi anjing saya pun. Nak beri salam pada anak saya pula. Kau nak selesaikan macam mana? Sejak saya naik kerusi roda, dia terus bully saya. Dia bully, ketawa, sampai ambil kawasan saya. Saya pun nak dia rasa duduk kerusi roda. Idea bagus juga. Lau Jin. Dia pengerusi. Pak Cik Shu, tidak. Maafkan saya. Maaf, saya salah. Shu dong, kita kawan baik. Tolong maafkan saya sekali. Saya buat apa saja tuan mahu. Tapi saya lebih suka anjing sebab ia lebih setia. Pukul aku. Berhenti menendang. Sekarang, awak pun boleh guna kerusi roda. Biar awak rasa kesusahan aku tanggung 3 tahun. Makcik, aku cuma perlu tahan 3 tahun. Tapi mak kena alami seumur hidup. Zhou Chengze, tak nak kahwin dengannya ke? Hari ini aku izinkan korang berdua. Aku buatkan majlis perkahwinan terbaik. Tak, aku tak nak kahwin dengan dia. Dia perempuan sundal. Shutong, sebenarnya aku masih suka awak. Yalah Shutong, awak dengan Cheng Si kan cinta pandang pertama. Lu Yuan cuma nak kahwin kan. Fu je, biar dia kahwin lah. Awak berdua memang serasi. Apa? Awak nak aku jadi menantu awak? Ya, tentulah. Anak, cepat minta maaf dengan isteri awak. Salah faham besar tadi, tak patut awak buat macam tu. Ya isteriku, salah aku semua tadi. Maafkan aku sekali ini. Kita kembali macam dulu. Nak aku bawa naik basikal ke pantai? Aku pun juga. Betul ke? Tak. Liu Shan, angkat perkataan Nishu yang saya tulis tadi. Shito, apa yang kamu buat? Shito, apa yang kamu buat? Shitong, apa yang kamu buat? 3 tahun lepas, saya buat untuk kamu, Zhou Chengze. Saya dilanggar kereta hingga patah tulang belakang. Saraf saya tik cedera, hampir lumpuh. Ayah saya selamatkan saya. Dia upah doktor terbaik di dunia dan belanja 30 juta untuk merawat saya. Masa tu, ayah saya beritahu, dia kata untuk cinta sejati, walaupun dilanggar kereta. Walaupun mati sekalipun. Itu bukan masalah. Kuncinya ialah lihat. Sama ada lelaki ini berbaloi? Ayah saya juga tanya, kalau saya jadi cacat kereta hari ini, kalau betul-betul lumpuh, adakah lelaki ini peduli? Akan dia jaga, bayar dan membalas? Dia suruh saya jangan remehkan kejahatan manusia sebab dia dah lama dalam dunia perniagaan dan dah biasa nampak kejahatan manusia, penipuan dan hela. Jadi dia suruh saya pura-pura lumpuh selama 3 tahun supaya saya nampak lelaki di sebelah saya, berbaloi atau tidak. Sama ada saya ada kawan sejati di sekeliling. 3 tahun aku berpura-pura miskin, tak berguna dan cacat. Akhirnya kusaksi kezaliman di dunia ini. Sahabat karib yang kusokong bertahun-tahun dan tunang yang kuselamatkan nyawa. Tak mengapa kalian berdua bersetubuh, tapi hari ini datang menghina di majlis nikah. Kalian benar-benar memijak marwahku. Si baik diperlakukan sewenang-wenangnya. Malangnya aku bukan benar-benar lemah, hanya berpura-pura lemah. Hari ini aku akan menyelesaikan hutang kalian. Bawa orang berkaki patah ini keliling jalanan mengemis. Tidak. Dan kau yang berwajah cerai ini, tempel saja tulisan ini di muka, keliling jalanan, dari selatan sampai utara, jangan tanggalkan. Jika berani menerimanya, 30 juta belanja rawatan dan derita yang kualami, harus kalian bayar. Jika tidak, esok kau dan anakmu tidur dalam kandang anjing. Lagipun dulu kau bercinta sejati ya. Cinta punca masalah. Keluar dari sini. Encik Shu, atas persahabatan 20 tahun kita, maafkan kami kali ini. Kami buta mata hati, kami orang yang angkuh,
Boleh lupakan semua ini? Jangan berlakon jadi mangsa. Ikut saja arahan anak saya, pergi buat perarakan di jalanan segera. Tunggu. Saya akan tulis satu perkataan lagi. Dan tampal ini di muka kau. Tong-tong, saya makcik kau. Juga ibu mertua kau. Kalau ulang lagi, saya kenakan 30 juta. Saya akan siarkan. Cepat pergi buat perarakan. Aku sedang bermimpi, bukan setakat tidak lumpuh, malah anak orang terkaya dunia. Semua ini ada di depan mata awak. Awak masih rasa ini palsu? Rasanya tak seperti benar. Aku rasa tak layak dengan awak. Orang baik dan ikhlas, selayaknya bahagia yang turun dari langit. Ayah, boleh serah jawatan orang terkaya kepada dia? Orang terkaya? Kenapa nak serah pada aku? Sebab awak lalui ujian saya dan anak saya. Tapi... Oh, tuan keempat, awak ni siapa? Ayah awak sangat baik. Cepat ucap terima kasih. Awak mertua terbaik di dunia, Sian. Kenapa tak ucap terima kasih? Apa kena mengena dengan awak? Jangan banyak cakap. Sutong dan Sian sudah kahwin. Bukankah kita saudara? Jangan macam keluarga Zhou, sombong semua. Keluarga Shu kami terima Sian. Tapi saya tak anggap awak saudara. Jauh-jauh dari sini. Kalau anak perempuan awak kahwin anak saya, kami mesti hadir. Kami orang tua, Sian. Kalau kami tak ada, macam mana majlis nak berjalan? Keluarga Shu tak perlukan dua saudara awak. Lausan, tanya Lauda dan Lausan, kenapa masih belum sampai? Perkahwinan adik awak nak bermula. Keluar dari sini. Kalau awak pergi, saya suruh Lurui tarik saman sekatan terhadap keluarga Fu awak. Tolonglah orang terkaya. Saya cuma nak hadir perkahwinan anak saya. Kami akan pergi lepas ni. Maafkan mereka ibu bapa kandung saya. Baiklah, memandangkan awak dah kata, saya benarkan mereka menyertai. Tanpa ibu bapa, tiadalah awak. Bersiap cepat, siapkan untuk majlis perkahwinan. Cepat mulakan, siapkan perkahwinan anak sulung. Ya. Oh. Semoga berbahagia anak-anakku.